Okay, so ni soalan nombor 2 semalam yang saya suruh awak buat. Sebab soalan simple saja dan ikut soalan dia bagi concentration measurement dia banyak lah, sebab tu kita guna table. Okay, semua nampak kan? Okay, semua nampak. Okay, so ni kawan awak punya. Okay, so kawan awak ada try buat, dia kasih info table, saya minta untuk info table. Thank you Mira. Okay, so untuk soalan nombor 2 ni, soalan dah bagi dah pun, apa tu namanya? Soalan dah bagi density and then soalan dah bagi mass solute. Ni sebab tu, okay, bila awak jumpa soalan concentration unit, benda pertama yang awak kena tahu adalah siapa solute. Sebab concentration unit awak kena tahu dah siapa solute. Sebab nanti awak nak cari, mungkin nak cari molarity, awak perlukan solute. So kena pastilah siapa solute awak tu sebenarnya. Okay, so dalam kes ni copper sulfate tu sebagai solute. Okay, and then dia dah bagi dah, kalau ni 820 ml of solution mini, ini adalah volume of solution. So kawan awak letak lah, dia dah kasih mass solute dalam table and then dia letak volume of solution siap-siap. Okay, and then macam mana dapatkan benda lain? Okay, lepas dah masukkan yang mass solute dengan volume solution, benda yang kedua awak kena buat adalah keluarkan equation yang berkaitan. Keluarkan equation pula, formula. Okay, dalam kes ni formula yang awak boleh tahu saja untuk yang daripada information adalah berkenaan dengan density. Keluarkan formula density. So tahu density sama dengan mass solution over volume solution. Sebab kenapa kena keluarkan formula? Sebab nanti awak boleh tahu, aku nak dapatkan mass solution. Tapi macam mana dapatkan mass solution? Awak ada dah density, and then awak dah ada volume solution tadi ni. So bolehlah dapat, macam kawan awak ni, dia dapatkan mass solution daripada density. So dah dapat dah mass solution kat situ, 979.9. Okay, macam nak dapatkan mass solvent pula? Ingat balik, solute tambah solvent sama dengan solution untuk case mass. So nak dapatkan mass solution, kita tolak je lah balik. Solution tolak solute, dapatlah solvent. Dah dapat mass setiap satu ni, solute, solvent dengan solution. So sekarang ni nak dapatkan mol. Okay. Kenapa saya buat dalam table? Sebab saya kata hari tu semalam, sebab awak punya concentration measurement ni banyak. Okay, kalau cuma satu ataupun dua je dia punya soalan, nanti kita akan tengoklah contoh soalan yang dia minta satu dia. Contoh dia minta molarity saja. Tak payah buat table. Awak kena pasti apa information yang awak nak. Dalam kes ni banyak awak nak. Contoh awak perlu, kalau tengok soalan A, awak perlukan mole fraction. Meaning awak kena perlukan mole lah setiap satu, mole solute, mole solvent, mole solution. So lepas tu yang B dia minta molarity. Okay, sebab tu bila buat concentration measurement ni, sila sediakan sekali lah kat tepi tu list of formula yang semalam kita saya dah listkan untuk awak tu. So bila nak jawab soalan concentration measurement ni, make sure benda tu ada lah, supaya selalu refer, selalu ingat. Sebab kena ingat formula tidak diberi dalam exam, awak kena ingat formula untuk concentration unit. So untuk molarity pula, kalau fikir balik dia punya formula untuk molarity sama dengan mole solute over volume solution. So ni liter, ni mole. So mestilah awak perlukan mole solute, awak kena perlukan volume solution. So nanti kena cari mole solute, dah ada mole solution. So formula itu penting supaya awak tahu information apa yang awak nak. So untuk yang table ni kita terus buat table sebab soalan minta banyak lah concentration measurement. So kawan awak dah dapatkan mass solvent bahagikan 18. So nak dapatkan mole solution, tambah je lah mole solute tambah dengan mole solvent, dapatkan mole solution, total mole. Okay, volume solute dengan solvent kita tak ada ambil lah sebabnya soalan tak ada minta berkenaan dengan percentage by mass. So bila nak buat A, awak tulislah formula dulu. Okay, dah siap-siap table ni, dah buat ni, dah penuhkan table, information semua dah ada.
Okay, pergi pula yang A. A dia perlukan mole fraction. Mole fraction bagi setiap satu komponen, each komponen. So komponen awak dalam solution adalah komponen awak dalam solution adalah solute dengan solvent. Alah, kita tak buka ni. Tak apalah. So mole fraction solute dengan mole fraction solvent. Baca doa sini-sini dulu minta maaf. Dah tiba-tiba pagi-pagi geram kan. Tiba lupa pula nak suruh baca doa. Okay, so nak dapatkan mole fraction solute dengan mole fraction solvent. So tadi awak dah dapat dah mole solute. Lepas tu dengan mole total. Ni pun mole solvent daripada table over mole total. Masukkan nilai, dapatlah mole fraction solvent dengan mole fraction solute. Ingat tak ada unit sebab kita dah cancel mole. So tak adalah unit untuk mole fraction. So ni try kira. Saya suruh bagi jawapan sebabnya nak tengok awak punya jalan kerja. Itu yang penting sebab saya kata apa? Perlu tulis formula, pergantian dan final answer berserta unit sekiranya ada. Itu yang penting. Saya nak tengok tu pengiraan awak betul ke tidak. Jangan tiba-tiba sama dengan je. Tiba-tiba mole solute. Apa benda awak kira ni? Tu yang kita tak mahu. Nak biasakan diri awak untuk tulis apa yang awak kira. Even awak tak nak kira mole, mass, benda yang sangat simple, sila tulislah jalan kerja yang betul. Okay, so ini A. So tadi B, dia minta molarity. Okay, so bila soalan minta je concentration measurement, memang awak kena tulislah dia punya formula. So molarity adalah mole solute. Ataupun awak dah tahu dah tadi mole solute awak adalah copper sulfate. Nak tulis copper sulfate pun tak ada masalah. And then volume solution. Pastikan tulis unit siap-siap. Memang formula kena ada unit untuk concentration measurement. Baru dapat 1 markah. Awak tak ada unit dekat sini, tak dapat markah. Ada kes macam tu. Okay, and then double table awak dah ada dah. Mole solute tadi berapa? 1 pun saya tak ingat dah, 1 pun something. And then volume solution, ingat dalam table 820 ml. Tapi kita tukar kepada liter, jadikan 0.82 liter. Tukar kepada liter. Itu kena ingatlah sebab tu kita letak siap-siap unit dekat formula supaya awak tak lupa. Tu je lah. And then dapatkan mole per liter dia punya unit. Ataupun malas sangat, tulis je lah M besar. Dia punya unit untuk molarity pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau ingat dia pun selain tu daripada mole per dm cube. So ada 3 lah dia punya unit untuk molarity. And then bagi tahu juga ni molarity untuk copper sulfate. Okay, kadang-kadang nanti awak bila awak belajar chapter-chapter lain pula yang berkenaan dengan concentration lagi, nanti awak jumpa tak silap saya. Chapter mana lagi yang ada concentration ni? Chapter 7 kot, lambat lagi lah. Tapi nanti kalau nak tulis sebagai concentration CuSO4 pun boleh. Sebab kita square bracket ni adalah bermaksud concentration. Square bracket ni bermaksud concentration lah, iaitu molarity. Pun boleh, ada 2 cara lah cara nak tulis molarity terus ataupun dalam bentuk dia punya simple version lah, concentration copper sulfate pun boleh. Okay, pergi yang C. C dia minta molality. So molality, keluarkan dulu formula. Ada orang masuk. Kalau awak punya internet connection ada masalah, bagi tahu ya. Saya takkan tahu kalau awak tak bagi tahu. Ada masalah, madam saya tak boleh nak masuk. Okay, untuk yang C dia minta molality. So molality, tengok balik formula, dia masih menggunakan mole solute tapi mass of solvent. Sambil saya tulis ni, tengoklah awak punya list of formula tu. Buatlah cantik-cantik sikit, tampallah dekat dinding mana kat rumah tu, bilik ke, supaya hari-hari nampak, bolehlah hari-hari ingat. Okay, so mole solute tadi masukkan, ambil dari betul lah.
mol solid berapa, lepas tu tengok balik mass solvent. Yang dalam table tu mass solvent berapa, 812.9. Tapi ingat dia dalam kilogram, sebab tu siap-siap kita letak kilogram supaya tak lupa. So dapatkan 0.8129. Jadi kilogram. So bila kira dapatkan nilai dia mol per kilogram. Itu je caranya. Tapi ni simple lah sebab awak tadi dah kira dalam table. Segala information mak nenek awak perlukan dah memang dah ada dalam table. So tak ada masalah kat situ. Okay, pergi pula yang D minta apa? Patah balik. D minta percentage by mass. So, sebab mass pun sama jugalah. Okay, orang nak tulis, kalau rajin nak tulis lah percentage by mass. Untuk siapa? Copper sulfate. Tapi sebenarnya untuk constitution unit dia dah bagi dah. Secara simple form WW percentage by mass sama dengan mass solute over mass solution times 100%. Okay, so daripada table tadi masukkanlah mass solute awak, masukkan mass solution awak times 100%. Kira, so akan dapatlah percentage berapa. Ni percentage by mass untuk copper sulfate. Ikutlah awak nak guna tulis ayat ke nak guna dia punya short form pun boleh, tak ada masalah. Okay. Last, soalan yang last kali. Soalan last tu, ramai ada, tak adalah ramai, dalam 2-3 orang yang juga PM saya tak faham. Okay. Kenapa tak faham? Okay, dia dah bagi percentage. Bila kata percentage, memang selalunya kita teranggap dia adalah percentage by mass. Kena tahulah, is purchased a solution of 37 percentage. Lepas tu dia kata what mass of solution, confirm lah dia tengah nak guna percentage by mass. Lepas tu macam mana nak dapatkan mass solute? Dia dah bagi mol. Ni kesnya yang awak kena tahu. Daripada mol, kena ingat daripada mol macam-macam boleh buat. Awak boleh kira mass, awak boleh kira volume, awak boleh kira number of particles yang semalam saya dah tunjuk yang dalam flashback tu. Tengok balik dalam nota. So kena ingatlah mol, dapat mol mesti boleh kira mass. Sebab bila kalau tak ingat pun apa benda yang awak nak kena kira, macam tadi saya bagi tahu, sila keluarkanlah apa formula percentage by mass. Okay, daripada formula percentage by mass, kita ada perlukan mass solute over mass solution times 100%. Soalan dah bagi 37 percentage by mass. And then awak perlukan mass solute, and sebab nak cari mass solution lah. Awak punya aim adalah nak cari mass solution. Soalan dah bagi dah dalam soalan dah bagi dah mol solute awak, which is 0.56 mol. Daripada mol bolehlah kira mass, iaitu mass solute. Mass solute awak dalam kes ni adalah copper sulfate. So nak kira mol nak kira mass daripada mol awak darab dengan molar mass. MR ni molar mass ini adalah short form untuk molar mass. So akan dapatlah mass solute. Dapat mass solute, bolehlah masukkan dalam awak punya formula tadi berapa, and then in the end awak akan dapat mass solution. Soalan terbalik je. Tadi awak duk kira percentage by mass. Sekarang soalan dah kasih percentage by mass. Dia suruh kira pula mass solution. Setakat ini ada masalah tak? Ke tak ada? Ke malu nak tanya? Orang ni janganlah malu nak tanya. Tak ada? Tak ada. Tak ada Harapnya bagi yang siapa masih lagi tak faham, silalah PM saya dengan segera, sebab soalan concentration unit ni memang confirm wajib keluar. Dia macam tu. Soalan yang memang wajib keluar dalam exam.
memang tak boleh lari lah soalan ni. Memang soalan memang akan tanya pun pasal concentration unit. So kalau awak tak faham lagi, yang saya bagi ni soalan yang basic je tau. Tak adalah basic, maksudnya soalan yang patutnya direct. Okay, kalau macam tu, okay, dah boleh keluar daripada Jamboard tu. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Tak salah saya soalan nombor 3 tu lah. Okay, kalau siapa dah boleh bersurai daripada Jamboard tu, sila bersurai. Okay, so kita pergi untuk soalan seterusnya, soalan nombor 3. Tu nak cover soalan nombor 3. So kalau siapa rasa nak masuk kelas point ni pun boleh. Sekejap lagi nanti pun saya nak tanya soalan. Boleh nanti pergi kelas point, masukkan nombor kat atas lah 19974. Okay, so kita sambung untuk soalan yang nombor 3. Soalan nombor 3 ni baru dia kata volume, dia kasih volume. Okay, so bila volume, lepas tu dia kasih persen pula tu. Maksudnya kat sini boleh tahulah, oh ini adalah berkenaan dengan percentage by volume. Time ni lah baru tahu, okay, awak dia punya berkenaan dengan percentage by volume. Baru keluarkan formula berkenaan dengan percentage by volume. Tu maksudnya step pertama sila kena pasti apa soalan information. Daripada information tu apa yang soalan bagi. Lepas tu daripada information tu keluarkan formula berkenaan yang apa yang soalan bagi tu. Contoh 50% ni adalah berkenaan dengan volume. Sebab dia kena dengan volume. So maksudnya aku tahu, oh ini adalah percentage by volume. So maksudnya dia punya formula volume solute over volume solution times 100%. Soalan minta determine the volume of alcohol in the perfume solution. Kena pasti pula perfume awak tu adalah solute. So 50%, masukkan balik 50%. Awak nak dapatkan volume solute yang dia bagi ni 250 ni adalah perfume punya solution. Maksudnya awak punya botol solution tu lah. Okay, masuk kat sini 250 ml times 100%. Okay, so in the end dapatlah balik volume solid awak, ataupun bagi tahu soalan minta volume alkohol, jangan tinggalkan solid. Solid awak siapa? Boleh betul-betul volume alkohol yang sebenarnya kita nak cari. So bila tukar balik, dapatlah volume dia dalam 250 ada 37.5 ml. So tu stepnya. Kena pasti dalam soalan ada information apa. Daripada information tu kena pasti pula formula yang berkaitan. Okay. So kat sini soalan ada bagi M. Molarity. Ni molarity ni. So keluarkan dulu formula molarity. And then soalan bagi density. Keluarkan juga formula untuk density. And then soalan minta percentage by mass. Keluarkanlah formula percentage by mass. So ni WW percentage by mass. Mass solute over mass solvent. Solution. Times 100%. So aim awak perlu cari mass solute. Awak perlu cari mass solution supaya boleh kira percentage by mass. And then soalan ada bagi information 25 ml ni adalah sebenarnya apa? Volume solution. So tadi molarity, mol solute over volume solution. Ni liter, ni mol. And then soalan ada bagi information berkenaan dengan density, mass solution over volume solution. So dari situ sebab tu kena keluarkan formula supaya tahu, okay, aku boleh dapat apa. Awak ada volume solution. So boleh dapatkan apa? Boleh dapatkan mol solute, boleh dapatkan mass solution. So settle dah satu benda. Okay, awak dah dapat dah nanti mass solution daripada density. Sekarang nak dapatkan mass solute pula. Mass solute boleh dapat daripada mol solute.
Daripada mol solute boleh dapatkan mass solute nanti. Dapat mass solute barulah boleh kira percentage by mass. So siapa yang dah boleh cuba jawab jawapannya yang mana? A, B, C, D. Ni nak main hentam je lah labu. Janganlah main hentam, cubalah. So macam inilah soalan lebih kurang soalan exam. Soalan minta macam inilah. Dia bagi information segala maknanya information. So kalau awak blur pun sila keluarkan formula lah. Formula yang berkaitan. So ingat bagi siapa yang tak boleh nak jawab soalan ni, sila PM saya dengan segeralah. Sebab soalan concentration measurement ni memang akan keluar. So memang wajib keluar. Belum lagi kita nak masuk example yang up sikit untuk concentration measurement ni. Ni baru secara direct lah. So kalau ada siapa-siapa mempunyai masalah, sila PM saya dengan segera. Jangan tangguhkan sehingga chapter dah belakang-belakang baru sibuk nak tanya, Madam chapter 1 saya tak faham. Time tu memang kenalah korang. Okay, dah 8 orang, 9 orang menjawab. 9 orang. Korang ada 26 tu tak? Dah 8 minit. Okay. So saya close. So yes, jawapan dia adalah B. So dah cakap dah Madam. So tanahlah siapa yang menjawab B. Okay, saya tunjukkan. Sebab rasanya ada juga mungkin ada beberapa orang yang tak tahu. Okay, tadi kan saya bagi tahu first awak keluarkan formula yang ada. So tadi kita dah keluarkan awak ada molarity and solute over volume solution. Liter ni mol. And then dalam soalan dia bagi juga information berkenaan dengan density. So mass solution over volume solution. Okay, and then daripada awak punya, and then dia ada bagi 25 ml ni adalah volume solution dah. So kena ingat lah ini adalah yang dia bagi solution, volume tu selalunya kita terus anggap dia adalah volume solution. So benda pertama awak boleh cari apa tadi? 0.3. Okay, daripada molarity awak boleh dapatkan mol solute. So mol solute boleh dapatkan mol solute di mana kita masukkan volume solution tadi lah. So 25, tapi kena ingat tukar kepada tukar kepada liter. So 0.025 liter. In the end dapat mol solute. Kenapa nak cari mol solute? Sebab nanti awak nak cari kan dalam percentage mass awak ada mass solute over mass solution tadi kan. Okay, so masukkan nilai lah. So boleh kira lah mol solute awak adalah 7.5 darab 10 negatif 3 mol. So awak nak dapatkan mass solute. So tadi saya kata daripada mol solute sila dapatkan mass solute. Cara nak kira mass solute, mol solute darab dengan molar mass. So 7.5 darab 10 negatif 3 mol. Molar mass dah bagi dah dalam soalan iaitu 36.5 gram per mol. So dapatlah mass solute 0.2738. Ambil banyak sikit. Saya kata hari tu semalam bila pengiraan tak apa, ambil lebih kurang 4 nombor bulat kalau boleh pengiraan sebab masih lagi pengiraan bukan final answer. Okay, dah settle dah, dapat dah mass solute awak. Settle satu masalah. Masalah yang kedua kita cari mass solution. So mass solution awak boleh dapat daripada density tadi. So masukkan density dia 1.05. So mass solution over volume solution kosong, tapi sebab ni dalam gram per ml. So tak tukar lah. Ni terus 25 ml. So dapatkan mass solution berapa ni? 6.25 gram. Dah settle masalah yang kedua. So boleh terus kira percentage by mass awak. Masukkan 0.2738 dengan 6.25 times 100%. So dapatlah tadi 1.04%. Sebab tu saya kata final answer tak kisahlah. Sebab sebenarnya persen pun memang 2 titik puluhan je. So final answer letak je dah 2 titik puluhan.
Settle. Ingat soalan tu tadi pendek gitu je tapi ini cara jawab dia. Formula, masukkan nilai, answer. Formula, masukkan nilai pergantian, answer. Formula, masukkan nilai pergantian. Tu kena ada sebab kita tak nak tertinggal satu pun markah. Okay, so seterusnya saya harap untuk soalan yang basic concentration measurement macam ni awak boleh tangkap lah. Sila tengok balik soalan-soalan yang tadi saya bagi tu, sila revise balik lah. Okay, saya nak paling tunjuk soalan untuk concentration measurement tapi dia up sikit. Up sikit tak adalah up sikit pun. Okay, daripada soalan ni, given density of 2.5 molar aqueous methanol, dia bagi ni. Okay, kalau perasan, kalau soalan-soalan sebelum ni, data ataupun information yang dibagi selalunya ada 3. Betul? So, kalau ni ada 3. Awak ada volume solution, awak ada molarity, awak ada density. Kalau soalan-soalan sebelum ni pun, ni 2 je lah sebab soalan ni senang je lah. Alamak, kalau soalan yang soalan nombor 1, nombor 2 pun kalau perasan, dia bagi lebih daripada 2 lah awak punya information. Okay, tapi ada soalan yang dia bagi 2 information saja. Contoh kat sini dia bagi molarity. So daripada molarity, so tahu dah 2.5 molar adalah sama dengan mol solute over volume solution. Dia adalah molarity tadi. Ni molarity. Okay, and then dia kasih density kat situ. So density dia mass solution over volume solution. So ini 0.954 gram cm cube. Oh, sepatutnya cm. Patutnya ada sengkang. Sebab dia gram per cm cube patutnya. Okay, so calculate the molality of solution. So soalan minta molality. So kita keluarkan formula yang perlu kita awak nak target apa. Okay, mol solute over mass solvent. Okay, ni dalam mol, ni dalam kilogram. Okay, kalau tengok 2 information yang bagi ni, tengok yang sini saja. Okay, awak ada tak information lain? Contoh awak ada tak volume solution, awak ada tak mol solute ataupun mass solution yang boleh awak masukkan pada density atau boleh masuk pada molarity untuk dapatkan satu lagi nilai? Tak ada, betul? Awak tak ada mass solute. Dia tak bagi pun volume solution. And then tak ada bagi pun information lain selain daripada ataupun dia bagi mass solution ke? Tak ada. So macam mana kita nak dapatkan mol solute ke, volume solution ke ataupun mass solution? Okay, ni datangnya bila soalan yang dia tak ada information lain yang boleh membantu awak. Maksudnya awak boleh, contoh dia tak ada bagi pun volume solution berapa kan. Kalau sebelum ni, soalan yang sebelum ni saya bagi, dia ada bagi volume solution. So awak masukkan dalam molarity ataupun awak masukkan dalam density untuk dapatkan yang benda lain lah awak boleh dapat. Ataupun mungkin soalan ada boleh bagi mass solution. Tapi dalam kes ni, soalan tak ada information yang lain. Okay, patah balik kepada molarity. Okay, ingat balik hari tu saya kata molarity kan 25 dia punya unit sebenarnya dia adalah mol per liter. Okay, apa maksud dengan mol per liter? Apa maksud dengan mol per liter? Anyone? Mol polisi padu. Okay, mol polisi padu, okay. Kita translatekan dia jual beli. RM5 per kilogram. Maksudnya apa? 1 kilo RM5 setiap kilo. 1 kilo RM5 lah kan? Okay. Applykan pada konsep mol per liter. So liter 2.5 mol. Untuk 1 liter volume solution awak ada 2.5 mol of solute. Betul? Bila kita translatekan 2.5 mol per liter ni maksudnya untuk 1 liter ataupun 1 liter volume solution awak ada 2.5 mol solute. Okay, kalau kes macam maksudnya macam tu, sebenarnya bila awak dah keluarkan ayat ni, bermaksud awak dah assume awak punya volume solution berapa? Maksudnya bila awak assume? Maksudnya kita assume volume solution awak berapa ni?
1 liter. Maksudnya awak anggap volume solution awak dah berapa? Dah 1 liter. 1 liter. So maksudnya awak dah anggap, maksudnya kita dah assume awak punya volume solution awak adalah 1 liter. Okay, boleh faham tak macam tu? Okay, sebenarnya kalau awak nak assume macam gini, volume solution ni sebenarnya kalau awak nak assume beberapa pun, contoh awak nak assume 500 ke, ml ke ataupun 0.5 liter ke, tak ada masalah sebab nanti, tapi kena kira balik lah apa awak punya mole solute. Saya terus ambil daripada unit je. Untuk 1 liter awak ada 2.5 mole solute. So maksudnya kita dah assume awak punya volume solution awak yang awak ada adalah sebanyak 1 liter. Kalau awak nak assume lain pun boleh, tak ada masalah. Contoh kalau awak nak assume awak punya volume solution 0.5 liter. Tapi maksudnya awak kena kira lah mole solute awak untuk 0.5 liter berapa pula. Okay, boleh faham tak konsep macam mana kita boleh keluarkan assume tu? Faham. Okay, harapnya faham sebab ini yang awak kena buat ni. Maksudnya awak kena assume untuk dapatkan satu lagi information. Kita kena assume untuk dapatkan satu lagi information. So kat sini kita dah tahu, okay, awak dah assume volume solution awak sebanyak 1 liter. So daripada situ, and then awak dari situ awak boleh keluarkan maksudnya 2.5 mol adalah mole solute, betul tak? Tadi volume solution awak 1 liter, so maksudnya bila masukkan dalam formula molarity, awak punya mole solute adalah 2.5 mol. So settle satu masalah. Molality, awak nak kira molality, so dah dapat dah mole solute. Sekarang nak cari mass solvent. Okay, nak cari mass solvent, kena ingat dah kena dapatkan mass solution supaya boleh tolak mass solute. So nanti dapatlah mass solvent. Okay, boleh? So sekarang ni jalan kerja yang seterusnya nak dapatkan mass solvent pula lah. Okay, awak tadi dah assume dah volume solution. Settle dalam molarity. So kita masukkan nilai volume solution ni dalam density supaya awak boleh kira pula mass solution. So 0.954 sama dengan nanti dapatkan mass solution, tapi sebab gini ingat volume solution awak dia mesti dalam ml ataupun cm cube. So kita tukarkan pada 1000. Lambat ni. So akan dapat 0.954 darab 1000. So akan dapat mass solution awak adalah 954 gram. Okay, baru dapat mass solution. Baru settle mass solution. Sekarang nak dapatkan mass solute supaya boleh tolak, awak akan dapat mass solvent. And then macam mana dapat pula mass solute awak? Tadi awak dapat mass solute, bolehlah kira mass solvent. Mass solute. So nak kira mass solute, mole solute darab dengan molar mass. So 2.5 darab dengan molar mass untuk metanol. 12 tambah 3 tambah 16 which is 31. So dapat 77.5 gram. So settle masalah yang kedua. Awak dah dapat mass solution. Awak dah dapat mass solution. Awak dah dapat mass solute. Tolakkan mereka untuk dapatkan mass solvent. So mass solvent 954. Tolak. Answer okey, dapat 876.5 gram. Dah dapat mass solvent. Soalan dah tadi awak dah dapatkan mass solute. So bolehlah kira molarity in the end. So molarity kecil, urut kecil 2.5 bagikan dengan mass solvent tukar kepada kilogram. Okay, nampak titik. Kilogram. So nanti dapatlah untuk molarity, mol per kilogram. Okay, ini waktu saya kata ini untuk soalan yang di mana tak ada information yang lain. Sebab saya kata tadi, bila awak keluarkan awak punya segala information daripada soalan, soalan hanya bagi molarity and then hanya bagi density. Okay. Satu lagi, nanti bila awak buat soalan akan tanya, kenapa boleh tak assume pada density? Kita ambil daripada unit density pula. Maksudnya,
Awak anggap untuk 0.954 gram awak ada 1 cm cube, betul? Maksudnya awak ada satu volume solution, 1 cm cube volume solution, ada 0.954 mass solution. Okay, boleh. Kita boleh, awak boleh maksudnya assume pada density. Cumanya masalahnya bukannya tak boleh, boleh. Jawapan memang kat sama. Kalau awak try lah assume pada density ni, boleh. Awak akan still dapat molarity yang sama. Cumanya nanti kena ingat balik, awak punya volume solution 1 cm cube. Nilai yang sangat kecil bila awak comparekan dengan 1 liter. Boleh, tapi masalahnya nanti contoh kita awak nak kira tadi molarity. Awak ada volume solution awak. So macam contoh awak assume dia 1 cm cube kan. Ni adalah volume solution. Kita nak masukkan balik dalam molarity iaitu volume solution tapi dalam liter. Maksudnya bila dalam liter dia dapat 0.001. Okay, 0.001 liter. Which is dia punya nilai tu sangat-sangat kecil. So bukannya tak boleh, boleh. Cumanya dia punya nilai tu nanti awak pun kecil sangat, kecil sangat. Tapi sebenarnya in the end pun jawapannya sama. So sebenarnya boleh assume guna density punya unit. Cumanya tidak digalakkan lah sebab dia punya unit tu sangat kecil. 1 cm cube saja kat situ tu. So kita nak elakkan dia punya 1 cm cube, kalau 1 cm cube tu macam satu titik je macam tu. So sangat-sangat sikit lah. Boleh nak assume tapi cumanya macam mana nanti awak punya nilai tu akan jadi 0.0000. Okay, and then satu lagi assume ni memang kena wajib tulis ni kena bagi tahu. Memang awak assume volume solution 1 liter, tulis balik. So kita boleh, maksudnya awak assume volume solution 1 liter. Kalau nak assume selain daripada 1 liter, contohnya awak nak assume tadi 500 ml. Ataupun nak assume 200 ml boleh, tak ada masalah. Cumanya nanti awak kena kira balik lah mole solute, betul tak? Kalau untuk volume solution awak, kalau awak assume 200 liter, awak kena kira mole solute tu tekan kalkulator. Sebab tu malas list saya. Kalau tak jelas satu kat sini. Sebab terus dapat, okay 2.5 ni adalah mole solute. Senang cerita, tak payah nak buat pengiraan yang baru. Okay, boleh terima ke soalan yang macam ini? Boleh. Harapnya boleh. Tapi saya tak sempat nak tunjuk. Sebab, okay, satu lagi, sebab kita tak sempat nak tengok pada soalan yang lain pula. Dah pukul ni. Okay, tak semestinya dia assume pada molarity. Sebab kadang soalan, contoh macam ni, ada information dia kurang jugalah. Maksudnya dia kasih kurang, maksudnya dia kasih 2 saja information. Dia tak ada information lain yang boleh membantu awak untuk masukkan dalam formula. Tak ada information lain. Dia tak ada mass solution, tak ada volume solution. Okay, so dalam kes ni, awak boleh assume daripada percentage by mass. So ingat balik 28% sama dengan mass solute over mass solution times 100%. Okay, kita dah tahu 28 ni adalah mass, percentage by mass untuk solute. Ini 28% untuk mass solute. So kalau 100% sama punya sebenarnya? Solvent. Solvent, solution. Awak tengah cerita pasal solution ni. Percentage by mass guna solution So sebenarnya 100% adalah mass solution. Okay, boleh? Boleh? Sebab boleh. 28% ni untuk solute. 28%. So maksudnya kalau 100% confirm lah solution kan, sebab kena ingat nak produce, maksudnya solution tu the whole solution, which is solution, solute tambah solvent. So daripada situ awak boleh dapatkan mass solvent sekiranya diperlukan lah. Dalam kes ni soalan tak minta, dia minta molarity. So bila keluarkan formula molarity, perlukan mass solute over volume solution. So awak, maksudnya kita dah terus anggap 100% ni adalah mass solution, di mana kita terus anggap 100 gram. Yang ni terus anggap 28 gram. Kita anggap persen tu terus kepada gram. Maksudnya awak dah assume lah. Awak dah assume mass solution awak adalah sebanyak 100 gram. Ni awak punya assume.
Okay, dah dapat mass solution. Boleh masukkan dalam density untuk dapatkan volume solution. Nak dapat more solute daripada mass solute, dapatkan more solute. So nanti dapat volume solution, dapat more solute, boleh kira molarity. Itu contoh soalan assume lah, assumption. Dia tak semestinya assume pada molarity tadi, dia boleh assume percentage by mass boleh. Dan yang lain tu lah. Okay, tak apa, nanti kita continue untuk hari Rabu. Okay, hari Rabu, sorry saya ambil masa. Lepas ni di kelas sorry. Hari Rabu, nanti saya cakap. Okay, itu saja untuk tutorial kita hari ni. Apa-apa saya cakap dekat dalam, saya info dalam Telegram.